Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Safwan bin Mazlan, pelajar PBJJ UKM Bangi, nombor kad matrik A171465 di bawah penyeliaan Profesor Madya Dr. Zaini bin Nasuha akan membentangkan pembentangan kertas kerja saya yang bertajuk Kefahaman Belia dan Remaja Muslim di Port Dickson tentang kesalahan halwat dan perbuatan tidak sopan di khalayak awam. Sebagai pendahuluan, halwat adalah merupakan kesalahan jenis syariah yang paling kerap berlaku di Malaysia berbanding dengan kesalahan jenayah syariah yang lain. Masyarakat di negara kita, khususnya di Negeri Sembilan, seperti juga negeri lain, adalah tidak terkecuali daripada menghadapi pelbagai cabaran dan masalah sosial yang disebabkan oleh kerapuhan institusi keluarga. Masalah pergaulan bebas di kalangan masyarakat Islam telah lama dibincangkan dan menjadi salah satu isu sosial yang penting di negara kita. Pelbagai pihak di setiap lapisan masyarakat memandang isu ini merupakan satu masalah yang perlu ditangani secara holistik kerana remaja merupakan generasi yang akan mewarisi negara kita. Definisi halwat boleh didefinisikan melalui perkataan halwat di dalam bahasa Arab yang berasal daripada kata kerja iaitu berseorangan. Di dalam Kamus Dewan pula, ia mendefinisikan perkataan halwat sebagai perihal perbuatan pengasingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi oleh lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan pula suami isteri sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang. Perbuatan kurang sopan pula boleh ditakdirkan sebagai perbuatan yang terkeluar daripada norma-norma kehidupan yang cenderung kepada sesuatu perkara baru. Menurut Kamus Dewan, ia menerangkan satu persatu perkataan tersebut, iaitu perkataan perbuatan didefinisikan sebagai dibuat, tindakan ataupun tabiat. Perkataan tidak didefinisikan sebagai menolak, menghalang, tidak layak ataupun tidak patut. Dan perkataan sopan didefinisikan sebagai hormat, budi baik, beradab, baik perangainya dan kelakuannya. Dan daripada syarak pula, perbuatan kurang sopan diterangkan sebagai perbuatan tidak sopan, iaitu satu tindakan yang terkeluar daripada suruhan agama dan adab-adab dan akhlak yang digalakkan oleh Islam. Penyertaan masalah kajian ini terdapat 3 penyertaan masalah, iaitu yang pertama, tahap kefahaman masyarakat terhadap kesalahan jenayah syariah halwat dan perbuatan kurang sopan. Yang kedua, tahap kefahaman masyarakat terhadap konsep pensabitan jenayah syariah halwat dan perbuatan kurang sopan. Dan yang ketiga adalah tahap kefahaman masyarakat terhadap kuasa tangkapan yang ada pada pegawai penguatkuasa agama. Persoalan kajian yang timbul adalah sejauh manakah kefahaman masyarakat ke atas situasi jenayah halwat dan perbuatan kurang sopan. Persoalan kajian kedua ialah sejauh manakah kefahaman masyarakat terhadap perbezaan konsep halwat dan perbuatan kurang sopan. Dan yang ketiga, sejauh manakah kefahaman masyarakat terhadap kuasa tangkapan yang dijalankan oleh PPA, iaitu Pegawai Penguatkuasa Agama. Objektif kajian juga terdapat 3 objektif kajian, iaitu untuk mengkaji tahap kefahaman masyarakat Islam terhadap situasi kesalahan halwat dan perbuatan kurang sopan, mengkaji konsep pensabitan dan perbezaan konsep halwat dan perbuatan kurang sopan secara terperinci, dan yang terakhir adalah untuk mengkaji kuasa-kuasa yang diguna pakai oleh pegawai penguatkuasa agama dalam menjalankan tugas mereka. Metodologi kajian iaitu terdapat 3, iaitu melalui kajian kepustakaan dan pemerhatian, kajian metodologi melalui kaedah Google Form, dan metodologi kajian melalui analisis data, iaitu melalui konsep induktif dan komparatif. Kepentingan kajian ini boleh dilihat untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca dan pemahaman takrifan kesalahan jenayah halwat dan perbuatan kurang sopan itu sendiri, dapat juga mengetahui kewujudan penguatkuasaan dan undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah yang disebut itu, dan juga dapat mengetahui kesan-kesan perbuatan dan halwat dan perbuatan tidak sopan itu
kepada pelaku-pelaku yang disyaki melakukan kesalahan halwat dan perbuatan kurang sopan tersebut. Dan yang terakhir adalah kepentingannya adalah untuk dapat mengetahui elemen-elemen perbuatan halwat dan perbuatan kurang sopan yang boleh menyebabkan seseorang itu ditahan di bawah seksyen berkaitan. Sebagai penutup, berdasarkan apa-apa penerangan dan fakta-fakta yang telah diterangkan tadi, amatlah wajar untuk dikaji tajuk ini bagi menjawab persoalan kajian yang timbul semasa kajian ini dijalankan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.